Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Alif bin Penain, pelajar pendidikan Islam menengah dan bertugas di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Salah satu matlamat profesion keguruan adalah untuk membimbing dan melahirkan insan yang secara menyeluruh. Guru juga berperanan untuk melahirkan generasi yang terbaik melalui pendidikan terhadap murid. Oleh itu, dalam proses ingin melahirkan murid yang berkualiti tersebut, guru perlulah mempunyai satu tata kawal ataupun kod etika keguruan, yang mana etika ini akan membimbing guru tersebut agar tidak melaksanakan perkara yang dilarang dalam etika perguruan. Untuk tujuan itu, Kod Etika Keguruan Malaysia dirangka sebagai panduan dan guru mestilah bertanggungjawab terhadap 4 individu. Yang pertama adalah murid, dan yang kedua mesti bertanggungjawab terhadap ibu bapa, dan yang ketiga, guru juga perlulah bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara, dan yang terakhir, guru perlulah bertanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Guru-guru di Malaysia perlulah komited terhadap untuk mencapai standard yang tertinggi dalam perkhidmatan profesional. Dan yang kedua, guru-guru perlulah peka terhadap kebolehan murid. Kebolehan murid ini perlulah dicongkil bukan sahaja dari sukan permainan, tapi yang mungkin terdapat pada bidang yang lain. Jadi guru-guru perlulah komited untuk mencongkil bakat murid supaya bakat ini dapat diketengahkan dan dapat mengangkat martabat sekolah ke pesanan yang lebih baik. Dan seterusnya, guru-guru perlulah komited untuk memahami pelbagai latar belakang dan budaya, jentina umur dan peringkat perkembangan murid, dan pastinya dalam murid-murid yang dididik pastinya mempunyai latar belakang yang berbeza, budaya yang berbeza, dan perbezaan ini perlulah diraikan untuk mencapai kecemerlangan. Berdasarkan temu bual yang telah saya laksanakan pada tarikh 5 April 2023. Jadinya, pada tarikh ini temu bual telah saya laksanakan bersama Ustaz Amir Firdaus yang merupakan rakan sekerja saya yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam menengah rendah. Baiklah, antara isi kandungan yang telah saya perbincangkan bersama Ustaz Amir adalah berkenaan dengan kod etika perguruan, iaitu yang kebiasaan yang berlaku di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat adalah berkenaan dengan pemakaian guru. Pemakaian guru sebenarnya merupakan salah satu aspek terpenting yang perlu dijaga kerana ia merupakan satu imej bagi melambangkan seseorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Baiklah, antara isu yang kedua yang dibincangkan dalam temu bual tersebut adalah berkaitan dengan larangan khusus yang dilakukan oleh setengah guru. Antaranya adalah tidak hadir bertugas dengan tanpa sebab, dan juga berdasarkan kepatuhan akan peraturan kelakuan dan tata tertib 1993, guru salah satunya tidak boleh tidak hadir bertugas tanpa sebab, dan selain daripada itu, guru tidak boleh terlibat dengan sebarang jenayah seperti dadah, loteri ataupun cabutan bertuah, dan juga guru tidak boleh terlibat dengan pekerjaan luar serta membuat pernyataan awam. Dan ini merupakan salah satu yang kebiasaan guru-guru laksanakan, yang menjadi perbincangan antara saya dan Ustaz Muhammad Firdaus. Dan sekiranya larangan ini disabitkan kesalahan, maka guru boleh dikenakan tindakan tata tertib. Baiklah, berkaitan dengan isu yang pertama, iaitu berkaitan dengan pemakaian guru, ini imej yang melambangkan imej atau kepribadian. Baiklah, berdasarkan peraturan 6, yang ini berkaitan dengan pakaian, antara contoh pelanggaran peraturan 6 adalah seperti berikut. Yang pertama, memakai singlet atau baju t-shirt tanpa collar. Yang ini biasa berlaku di sekolah, yang mana guru-guru mengambil mudah untuk memakai baju t-shirt tanpa collar.
Dan ini sebenarnya telah melanggar peraturan 6, iaitu guru sebenarnya perlu memakai baju berkoda iaitu rasmi. Dan yang kedua, guru dilarang untuk memakai sarung atau seluar pendek dan lain-lain. Ini merupakan salah satu etika pemakaian yang perlu dipatuhi oleh guru semasa berada di sekolah dan berkhidmat di sekolah. Berdasarkan isu yang kedua, iaitu ketidakhadiran guru disebabkan urusan peribadi. Ini berdasarkan peraturan pegawai awam, ini kelakuan dan tata tertib 1993, di mana peraturan 5 menyebutkan bahawa sekiranya pejabat awam itu mempunyai pekerjaan luar, sebenarnya tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu bekerja. Jadi sekiranya guru tersebut keluar ataupun tidak hadir waktu bekerja, iaitu waktu pembelajaran dan pengajaran di sekolah disebabkan urusan peribadi, iaitu seperti urusan pekerjaan sambilan di luar, maka ini telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, iaitu kelakuan dan tata tertib 1993. Dan sekiranya disabitkan kesalahan, maka guru ini boleh dikenakan tindakan tata tertib. Baiklah, kita berbalik kepada isu ketidakhadiran guru di sekolah. Baiklah, berdasarkan peraturan 4/2, seseorang pegawai tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya. Dengan kata lain, sekiranya ketidakhadirannya itu adalah untuk atas urusan tugasnya di luar atau pekerjaannya di luar yang lain, maka guru tersebut boleh dikenakan tindakan tata tertib, kerana keutamaannya sebagai guru perlulah hadir ke sekolah dan perlu melaksanakan tugasnya sebagai guru. Bukan itu sahaja, seorang pegawai juga tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan, mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Berbalik pada isu, sekiranya guru tersebut tidak hadir ke sekolah atas urusan peribadinya ataupun urusan kerjanya yang lain di luar, maka ini akan mendatangkan imej yang tidak baik kepada orang awam terhadap perkhidmatan guru tersebut. Dan yang terakhir, dalam peraturan 4/2 berkaitan dengan isu yang kedua, seorang guru tidak boleh cuai dalam melaksanakan tugasnya. Ini merupakan salah satu poin yang kita ambil daripada peraturan 4/2 berkaitan dengan isu ketidakhadiran guru, iaitu cuai dalam melaksanakan tugasnya. Sekiranya guru tidak hadir ke sekolah atas sebab peribadinya, maka dia telah cuai dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Terdapat beberapa jenis tindakan tata tertib yang boleh dikenakan ke atas pegawai awam jika seseorang pegawai didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tata tertib. Mana-mana satu atau apa-apa gabungan, dua atau lebih hukuman. Berikut merupakan jenis tindakan tata tertib. Yang pertama, guru tersebut boleh dikenakan amaran terlebih dahulu. Dan yang kedua, sekiranya amaran tersebut tidak diendahkan, maka dikenakan denda. Dan yang ketiga, akan dikenakan tangguh pergerakan gaji. Dan yang ketiga, dibuang kerja. Dan yang seterusnya, diturunkan pangkat. Dan yang terakhir, akan dilucutkan hak emolumen. Ini merupakan dilucutkan hak penggajian. Emolumen ini termasuklah segala saraan dalam bentuk wang yang kena dibayar kepada seorang pegawai, termasuklah gaji pokok, imbuhan tetap, bayaran insentif dan juga allowance bulanan yang lain. Dalam tembual yang telah dilaksanakan oleh saya dan juga rakan sekerja saya, sempat juga kami berbincang tentang cara untuk menyelesaikan isu yang berlaku di sekolah. Yang pertamanya berkenaan dengan pemakaian. Jadi pihak pentadbir dan juga pengetua seharusnya menekankan dan menetapkan peraturan yang lebih ketat kepada para guru supaya mengikuti kod pemakaian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sekiranya
para guru tidak dapat melaksanakan, pihak pentadbir dan juga pengetua boleh dicadangkan untuk memberikan teguran ataupun nasihat terlebih dahulu kepada guru berkenaan dan mengambil tindakan seterusnya sekiranya amaran tidak diendahkan. Dan yang keduanya, pihak panitia agama Islam disarankan juga untuk mengadakan sesi perkongsian iaitu berkenaan dengan sifat akhlak, sifat kepribadian yang perlu dijaga oleh guru. Ini bagi memberi peringatan kepada para guru supaya mereka perlulah menjaga accountability diri mereka sendiri melalui penjagaan imej dan juga sifat tanggungjawab terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, pihak panitia pendidikan Islam boleh memberikan penerangan berkenaan dengan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Ini bagi memberi peringatan kepada semua guru. Mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang lupa berkenaan dengan perkara ini. Jadinya program-program seperti ini perlu dilaksanakan bagi memberi peringatan kepada semua guru. Seperti contoh tentang peraturan 5, peraturan 4/2 dan juga peraturan 6 yang melibatkan isu-isu yang disebutkan dalam perbincangan tadi. Baiklah, bagi penutup untuk perbincangan kita, antara perkara yang perlu dititik beratkan bagi seorang guru, mereka perlulah mengetahui prinsip etika kerja di Kementerian Pendidikan Malaysia, itu sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan niat yang betul. Kita perlulah memasang niat yang betul kerana segala apa yang kita niatkan, itulah yang akan kita dapat. Dan tindakan itu perlulah didasarkan kepada niat kita yang baik. Dan seterusnya, dengan niat yang baik itu kita akan melakukan perkara yang baik sehingga mencapai hasil yang berkualiti. Sekiranya kita hendak mendapatkan hasil yang berkualiti, kita perlulah berusaha tanpa kompromi, mendengar ataupun mengikuti segala etika yang telah ditetapkan untuk mendapatkan produk murid-murid yang lebih berkualiti di masa akan datang. Okey, yang ketiga adalah pergerakan ke arah kebaikan. Ini menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat dan kita perlulah menjadi contoh tauladan yang baik kepada rakan-rakan sejawat yang lain. Sebagai contoh, kita perlulah menjaga imej, maruah, akhlak dan kepribadian sebagai seorang guru. Yang seterusnya adalah yang paling penting, kita perlulah berdisiplin dan beradab, yang ini menanamkan kepercayaan yang tinggi pada orang lain terhadapnya. Yang ini paling penting, kita perlulah berdisiplin dan beradab, dan kita perlu bekerjasama antara guru untuk melahirkan generasi yang terbilang di masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada rakan kumpulan saya, Muhammad Alif. Saya Muhammad Hussein bin Misran dan kini saya sedang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana di Batu Pahat, Johor. Okay, kita lihat kepada isu semasa berkaitan tentang etika dan perundangan guru. Berikut merupakan isi kandungan. Yang pertama berkenaan tentang pengenalan. Yang kedua, kita masuk berkenaan tentang isu iaitu isu rasuah. Yang ketiga, isu guru mendera pelajar. Dan isu yang terakhir berkenaan tentang isu guru bekerja sambilan. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan tentang kesimpulan. Kita lihat kepada pengenalan iaitu berkenaan tentang etika dan perundangan guru. Yang mana tugas guru ni bukan sekadar hanya menyebarkan ilmu semata-mata kepada pelajar. Bahkan sebenarnya guru ni menjadi teladan, menjadi suri teladan kepada pelajar-pelajar. Guru ni merupakan individu yang sentiasa berada di depan dan murid akan sentiasa memerhati setiap tingkah laku guru ni macam mana.
dari segi pemakaian, dari segi disiplin dan sebagainya. Dan oleh yang demikian, profesi guru mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Oleh yang demikian, terdapat beberapa antara masalah etika perguruan yang ada pada diri seorang guru. Antaranya yang kita boleh lihat di sini adalah melibatkan kes tingkah laku negatif seperti kes rasuah, gangguan seksual, dera dan sebagainya. Kita lihat kepada isu yang pertama berkenaan tentang isu rasuah. Itu kita lihat kepada definisi ataupun maksud rasuah. Okay? Dari maksud rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Okay. Dalam Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 SPRM, istilah rasuah disebut sebagai suapan. Ini yang seringkali berlaku pada penjawat awam lah. Dalam kalangan guru sendiri, terdapat segelintir guru yang menerima rasuah daripada orang luar. Okey, kita lihat bagaimana rasuah ataupun suapan ini boleh berlaku ataupun kita lihat dari segi jenis rasuah. Okey, yang pertama adalah wang, dari segi wang, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan hadiah. Ini merupakan jenis ataupun contoh-contoh rasuah yang diberikan kepada golongan-golongan pejabat awam khasnya pada guru. Apabila kita sebut tentang rasuah, maka terdapat beberapa elemen ataupun perkara yang ada dalam rasuah. Okay, yang pertama sekali adalah berkenaan tentang pemberi rasuah. Yang kedua, balasan setelah seseorang itu mendapat rasuah, maka perlu mendapat balasan yang baik. Okay, seterusnya penerima. Yang keempat, mens area, iaitu niat jahat. Dan yang terakhir sekali adalah suapan. Maka apabila berlaku kelima-lima elemen ini, maka rasuah tersebut akan terjadi pada diri seseorang. Okay, kita lihat sebenarnya sudah ada peraturan ataupun kod etika sebagai seorang guru yang mana peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib pada tahun 1993. Perkara 4 dalam kurungan 2 membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Okey, seterusnya berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Dan yang terakhir, seorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Selain itu, dalam Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2009, okay, terdapat beberapa akta, okay, antaranya adalah meminta dan menerima rasuah, okay, kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam, dan yang terakhir sekali, menawar dan memberi rasuah. Maka ketiga-tiga akta ini jelas menunjukkan bahawa sebagai seorang guru tidak boleh terlibat dengan sebarang aktiviti rasuah. Okay, di sini kita dapat lihat contoh karatan akhbar yang mana melibatkan guru-guru menerima rasuah untuk menerima sesuatu projek. Maka ini di antara aktiviti yang sangat-sangat tidak digalakkan untuk seorang guru. Senang kata, guru tidak boleh langsung terlibat dalam rasuah. Okay, kita lihat kepada isu yang kedua, iaitu berkenaan tentang guru mendera pelajar. Kita lihat dari segi definisi apa yang dimaksudkan dengan guru mendera pelajar. Okay. Definisi adalah
penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak yang berkembang dalam keadaan sehat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Ini yang dimaksudkan dengan penderaan kepada kanak-kanak ataupun pelajar lah. Okay, kita lihat di sini berkenaan tentang jenis-jenis penderaan. Ada 3 jenis penderaan. Okay, yang paling luas sekali kita dapat lihat di sini adalah penderaan seksual. Okay, yang kedua penderaan fizikal, dan yang terakhir sekali penderaan yang paling membahayakan bagi seseorang pelajar itu adalah penderaan emosi. Yang mana apabila emosi seseorang pelajar atau murid ini tidak stabil, maka ia akan menyebabkan seseorang pelajar ini mempunyai tekanan yang terlampau sehingga ada yang menyebabkan pelajar-pelajar ini ingin bunuh diri. Maka penderaan ini sebenarnya memberi kesan yang amat mendalam kepada diri seseorang pelajar. Okay, di sini kita dapat lihat bahawa ada beberapa contoh-contoh kes penderaan yang melibatkan guru, okay, yang mana ada sebahagian guru yang merotan pelajar, yang menghukum pelajar lebih daripada had yang sepatutnya. Maka ini tidak perlu berlaku kerana kadang-kadang kita pasti kita akan ada rasa marah, tapi kemarahan tersebut perlu dikawal dengan secepat mungkin. Kita tidak boleh menghukum seseorang itu dengan rasa emosi kita. Okay, jadinya kita lihat di sini perkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Yang pertama berkaitan tentang accountability guru kepada pelajar. Yang kedua, isu kesantunan guru. Dan yang terakhir adalah isu kepedulian guru. Kita lihat di sini berkaitan tentang accountability guru kepada pelajar. Okay, yang pertama, guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Okay, sini kita boleh tengok bahawa sebenarnya pentingnya sebagai seorang guru, kita bukan hanya mahu melihat pelajar itu datang sekolah dan balik, akan tetapi kebajikan pelajar tersebut kita perlu ambil peran. Seterusnya, guru tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajarnya, apatah lagi mendera mereka. Ini sangat-sangat perlu dititik beratkan sebagai seorang guru. Apabila mahu mendenda ataupun memberi hukuman kepada pelajar, guru tersebut perlu tahu tahap kesihatan, tahap seseorang pelajar ini. Kalau kita buat sesuatu hukum melebihi apa yang tidak sepatutnya, maka ini akan menyebabkan satu perkara yang buruk akan berlaku lah. Okay, yang ketiga, tindakan guru yang tidak relevan ini sama sekali bercanggah dengan kod etika perguruan. Okay, seterusnya mungkin guru yang melakukan penderaan tidak sedar bahawa mereka telah melakukan kesalahan, mendera akibat dibelenggu rasa marah yang tidak mampu dikawal. Okay, dan yang terakhir sekali, pertimbangan yang wajar perlulah dilakukan sebelum melakukan apa-apa tindakan. Sebagai seorang guru, perlunya ada pertimbangan. Okay, apabila ingin menghukum, kita perlu ada pertimbangan. Sama ada memberi kesan atau tidak. Jika sesuatu hukuman itu memberi kesan buruk kepada pelajar, maka untuk masa akan datang pelajar-pelajar ini dia akan rasa bosan untuk belajar, rasa bosan untuk datang sekolah dan sebagainya. Maka terdapat beberapa cadangan ataupun langkah mengatasi isu penderaan. Okay, yang pertama, meningkatkan kesedaran agama dalam diri. Yang mana kalau kita lihat sendiri dalam agama Islam, yang mana had merotan, cara menghukum ada caranya. Maka kita perlu ikut panduan agama. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga, mewujudkan khidmat kaunseling khas untuk guru. Dan yang terakhir sekali, melantik guru yang berkelayakan. Tidak semua guru boleh memberi bimbingan kepada pelajar. Maka guru-guru yang mempunyai kebolehan dalam membimbing pelajar amat diperlukan dalam membentuk akhlak ataupun disiplin sebagai seorang pelajar lah. Sebagai rumusan, di sini kita perlu melihat bahawa kerjasama daripada pihak sekolah, murid dan ibu bapa adalah amat penting untuk menangani kes ataupun isu penderaan ini. Okay. Walaupun isu penderaan ini sedikit sebanyak telah pun menjejaskan reputasi seorang guru, namun masyarakat seharusnya bijak menilai bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Kita perlu faham bahawa tidak semua guru mempunyai kemarahan ataupun mempunyai
tindakan-tindakan luar kawalan. Mungkin ada segelintir dalam satu sekolah tu mungkin ada seorang guru. Namun kita tidak boleh menyalahkan semua guru di sekolah tersebut merupakan guru yang sering memberi hukuman yang memberi kesan yang buruk pada pelajar. Kita lihat yang ketiga iaitu isu guru bekerja sambilan. Yang ini sering berlaku di mana-mana sekolah. Guru sering berniaga sesama gurulah. Okey, apakah kerja sambilan? Iaitu kerja yang dibuat secara sambilan di samping kerja biasa atau kerja tetap yang lain. Okey, tujuannya apa dia? Bagi menambahkan sumber rezeki dan pendapatan dan dijadikan sebagai satu hobi. Kita lihat di sini contoh pekerjaan sambilan. Menjadi seorang guru dan dalam masa yang sama menjadi ahli politik. Menjadi ejen insurans, menjadi penjual produk dan menjadi barangan guru tuition. Maka di sini sedikit sebanyak ianya memberi kesan kepada performance ataupun kualiti sebagai seorang guru, kerana apabila melakukan dua kerja, dia perlu memikirkan dua komitmen, di sekolah satu dan di luar sekolah pun satu. Okey. Maka sebenarnya dalam bekerja sambilan ini sebagai seorang pegawai awam, kita lihat di sini peraturan pegawai awam dalam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993, peraturan 5, pekerjaan luar tidak boleh terlibat dengan sebagai urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu kerja. Okey, kita lihat di sini antara panduan atau syarat yang ditetapkan untuk memohon sebagai bekerja sambilan sebagai seorang guru. Okey, ketika memohon telah disahkan jawatan, seterusnya kerja sampingan tidak melebihi 4 jam seminggu. Markah prestasi tahunan haruslah tinggi ataupun bersamaan atau melebihi 80% bagi tahun sebelumnya. Kerja sampingan tidak mengganggu tugas rasmi sebagai seorang guru, tidak dibenarkan menggunakan peralatan pejabat sekolah, dan yang terakhir, pemohon dapat sokongan ketua jabatan di sekolah masing-masing. Maka antara syarat dan perlu ini sangat penting bagi memastikan kualiti guru ketika mengajar di dalam kelas dapat diberikan sepenuhnya. Kita pergi kepada slide yang terakhir iaitu berkenaan tentang kesimpulan. Okay. Sebagai seorang guru haruslah memahami tanggungjawab yang sebenar. Bukan sahaja semata-mata mengajar, bahkan yang tadi kita dapat lihat bahawa kebajikan pelajar kita perlu tahu. Supaya apa? Jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial pelajar-pelajar ni dapat digarap semuanya bersama. Seterusnya, sebagai seorang guru perlu menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik yang unggul. Yang ketiga, guru perlu taat setia kepada perkhidmatannya dan mempertahankan martabat profesional. Dan yang terakhir, guru dapat meningkatkan prestasi pendidikan dalam negara. Okay, yang ini kita dapat lihat bahawa sekarang ni, masa kini, zaman yang semakin maju, semua negara perlu bersaing. Maka antara sektor yang perlu berada di hadapan bagi memajukan sebuah negara itu adalah dalam bidang pendidikan. Majunya bidang pendidikan, maka akan majulah negara tersebut. Maka guru-guru di sini perlu sedar bahawa tanggungjawab yang ada pada dirinya perlu dilakukan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Okay, berikut merupakan rujukan-rujukan daripada slide yang telah dibentangkan seperti tadi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.